Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran dan penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana izin Allah Subhanahu wa taala, Allah selagi menganugerahkan kepada kita dengan banyak nikmat, rezeki, kemudahan dan sebagainya. Tidak muslimin, ini adalah fakta dan realiti serta kebenaran yang kita tidak boleh menafikan sama sekali. Bahkan mustahil kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, baik lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda, untuk menafikannya. Yang pertama, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita sehingga hari ini dengan nikmat Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang kedua, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan nikmat iman juga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan nikmat nyawa. Dengan nyawa lah kita guna daripada dulu sehingga hari ini untuk terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan satu tujuan yang utama, iaitu untuk beribadah. Sama ada ibadah itu kita sebut sebagai ibadah umum ataupun kita sebut ia juga sebagai ibadah khusus, yang mana kita sedia maklum dan kita sendiri buat setiap hari, bermula seawal bangun tidur pagi sampai nak tidur malam balik, semuanya adalah ibadah di sisi Allah. Dan marilah sama-sama juga kita memperbanyakkan doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerimanya, insya-Allah, amin. Afdhalul makani masajidullah, sebaik tempatlah masjid Allah. Tidak ada tempat yang lebih mulia daripada masjid surau. Dan sebab itu dengannya, kerana tempat ini saya suka istilahkan dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Lagu mana umat Allah ni menjaga hubungan? Kita jaga hubungan dengan Allah, mainlah semayang walaupun 1/5 waktu setiap hari. Tapi istiqamah sampai mati bang. Umat Allah juga bukan untuk tempat sujud saja. Memang kita datang masjid tempat sujud. Sujud ni sinonim dengan solat. Semayang yang tak ada sujud ni saya ingat mayang jenazah lah. Kan? Bukan untuk semayang saja, tapi untuk talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu ataupun wajib ke atas orang Islam lelaki perempuan. Hadis Nabi, mailah majlis ilmu walaupun mai sebulan sekali, tapi istiqamah setiap bulan. Buat apa duk mai? Mai hari awal waktu sejam sebelum waktu semua mai. Lepas 30 tahun baru nampak pula. Tu bukan istiqamah abang. Tu rebah duk rumah. Kata dekat rumah pun boleh dengar. Betul kat rumah boleh dengar apa peratus. Ganggu anak teriak, anak bising TV apa bala, dengar ada kau sebelum. Nabi pun talaqi musyafahah dengan malaikat Jibril. Dan majlis ilmu sepatutnya. Kan? Lagu ni ni orang panggil talaqi musyafahah. Bertemu secara bersemuka. Kalau ada uzur benda tak dan, dengar kod insek. Kod insek pun tak dengar, sedangkan tak sibuk pun rugilah bagi saya. Dan hablum minan nas, umat Allah juga untuk kita menjaga hubungan dengan manusia. Lagu mana? Nabi sebut afsyus salama bainakum, sebarkanlah salam di kalangan kamu. Jumpa bagi salam. Cara jauh mungkin bagi salam melalui telefon, WhatsApp call ke, call biasa ke, Google Meet ke, Zoom ke, Instagram dan sebagainya. Ikutlah media sosial banyak. Janji kita boleh melaksanakan salah satu sunnah Nabi. Yang kedua, jumpa bersalaman. Yang ketiga, tanyalah kesihatan, sihat tak sihat. Jadi semua itu boleh mengeratkan lagi ikhwah di kalangan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah kata, innama, sesungguhnya, al-mu'minun, orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Saudara atas dasar seagama dan seakidah. Buatlah segala kebaikan apapun. Hubungan kalau renggang bagi rapat bagi rapid. Sebab Nabi sebut la yadkhulul jannata qati'ur rahim. La, tidak, yadkhul, masuk al-jannah,
ke dalam syurga itu qati'. Qati' ni pemotong, pemutus. Orang yang memutuskan ar-rahim. Silaturahim. Adik-beradik, hubungan kejiranan, hubungan persahabatan dan sebagainya. Tak masuk syurga. Kalau masuk pun mungkin lambat lah kot. Buat benda yang Allah, yang Nabi tak suka. Kita mendoakan mudah-mudahan Allah sentiasa memilih kita dan istiqamah. Mailah 1/5 waktu sembahyang Jumaat setiap hari sampai ke mati. Mailah sebulan sekali, tapi istiqamah tiap-tiap bulan sampai ke mati. Allah istiqamah juga untuk kita melakukan segala amalan yang baik yang boleh mengeratkan lagi silaturahim kita, insya-Allah. Jadi terima kasihlah kepada pihak Ar-Ridwan Travel. Ni Ar-Ridwan Media lah, kerana sudi datang untuk buat apa live kan. Walaupun sebenarnya saya cakap dah kat abang Mus ni, saya tak layak. Saya tak layak, orang lain lebih layak. Tapi dari pihak nak, tak masalah. Sampai pengurusi Ustaz Habib pun mesej, jangan lupa malam ni ada live. Saya kata tak apa. Orang mai tak apa. Mai tak mai pun saya jalan serupa tu, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan live malam ni memberi manfaat kepada kita bersama dan termasuk orang yang di rumah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid amin. Kata mengarang, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmatinya dan kita juga boleh ambil manfaat apa yang dikatakan oleh kita ni. Satu manfaat hidup dunia, satu manfaat di akhirat, insya-Allah. Muka surat 105. Belah kanan lah, siapa yang ada buku tafsir hadis. Dalam hadis ini, ni hadis yang ke-21, tajuk dia istiqamah dan iman. Terdapat keterangan, terdapat penjelasan, pencerahan, penerangan tentang berita, tentang khabar dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia kalau tulis R.A itu singkatan daripada bahasa Arab dimelayukan. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah sentiasa meridainya. Dia siapa? Tengok nama depan. Kalau Jabir, Jabir lah. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, apa? Tamim Ad-Dari ke? Jadi ulama menghukumkan sunat kita menyebut ataupun mengungkap lafaz radhiyallahu anhu setiap kali dengan nama-nama sahabat disebut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sunat. Kasih sahun. Jabir radhiyallahu anhu bahawa ada seorang lelaki bertanya. Dia cerita ada seorang lelaki saja. Dia tak abak lelaki tu tua ke muda ke apa nama, tak penting pun. Kalau penting pun dia mungkin masuk kategori kurang penting. Ada kisah Nabi cerita tulis secara zahir dan ta'yin ataupun khusus. Nama sekian-sekian. Ada cerita Nabi sebut secara umum. Umum majulah. Siapa dia lelaki ni kan? Aus ke Khazraj ke mana-mana kita tak tahu. Tak apalah. Kurang penting untuk kita ambil tahu. Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Dia soal Nabi, dia tanya Nabi. Dengan menunjukkan ataupun dengan menzahirkan kemahuan dia, kehendak dia, kesungguhan dia. Kemahuan untuk apa? Untuk melaksanakan, melakukan, menunaikan segala tuntutan Nabi SAW. Jadi dia menjumpa Nabi, dia tanya kepada Nabi. Dengan dia bertanya itu menampakkan secara zahir dan fizikal dia ni bersungguh-sungguh nak melakukan apa yang akan Nabi sebut pada dia. Segala arahan Nabi, surahan Nabi, perintah Nabi. Orang tersebut berkata, dia kata apa? Wahai Nabi. Nabi Muhammad lah, dia baca cerita Nabi Muhammad. Sebut Nabi SAW, tak sebut Nabi Muhammad pun tak tahu. Sebab Nabi ni mana ada sebut SAW. Ada kita faham ke? Berselawat. Selawat ke atas Nabi Adam, tak seringat kan? Itu betul mudah. SAW, sallallahu alaihi wasallam. Sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Nabi Muhammad. Tapi kalau tak nak menghilangkan kekeliruan, keraguan, boleh Nabi Muhammad. Tak masalah. Ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak masalah. Jadi dia kata, wahai Nabi. Maksudnya wahai Nabi Muhammad, apabila saya menegakkan solat 5 waktu, maksudnya kalau aku semayang setiap hari solat fardu 5 waktu. Mana ada semayang
Sunat kot 5 waktu tak ada. Sembahyang sunat ni banyak, jenis-jenis berpuluh. Sampai ada siapa sekarang kita ada jenis-jenis solat sunat berlambak. Tak terbuat kita. Kan? Mendirikan solat fardu. Setiap hari kena sembahyang. Kalau aku sembahyang solat fardu 5 waktu. Bukan setakat solat fardu 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Ni nak puasa lah ni. Bila puasa? 12 bulan 3 2024, Selasa minggu kedua. 11 bulan 3 tu kira malam pertama sembahyang. Adik, nak puasa adik. Nabi kata apa? Sumu tasihu. Berpuasalah kamu semua. Tasihu. Nescaya dengan tuan sihat. Betul? Nak sihat, salah satu cara, bukan saya kata satu-satunya cara lah, banyak cara. Salah satu cara dengan berpuasa. Betul? Yang sakit sebab duk kuat makan abang. Pagi dia makan, tengah hari dia makan, sehari lepas asar dia makan, makan malam siapa. Sakit tu sebab banyak makan, banyak minum. Bila puasa, celah mana dia nak makan, nak minum. Belah pagi sebelum subuh dengan buka puasa, masuk maghrib. Kan? Kalau ikut kajian sains, saya ingat macam tu. Kan? Sebagaimana kajian sains, saya baca, saya sebut apa yang saya tahulah. Bila semayang, pasal apa Allah semayang? Semayang dia ada diri. Rukun. Ada rukuk. Ada sujud. Tidak apa-apa apa semua tu. Sebenarnya kalau ikut kajian sains, yang saya dengar lah, saya pun tak cakap lebih-lebih. Semua tu menyihatkan badan. Ada lebih pada senar Rabi'ah. Sujud 2 kali, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, duduk antara 2 sujud. Tu kata Islam dengan sains tak boleh nak berpisah. Sebab ilmu sains tu sebagai ilmu Islam. Tu wa anzala minas sama'i ma'a. Wa anzala, dan dia telah menurunkan. Siapa dia? Allah. Minas sama', daripada langit itu. Ma'a, ayat. Ayat hujan lah. Siapa Tuhan? Allah. Sains dia tu. Betul tak? Tu yang duk kata kan, bila melakukan hubungan suami isteri, sakit dia jadi apa? Mudhah, alaqah, apa-apa tu, saya tak ingat lah. Tu sains lah tu. Betul tak? Dalam hadis ni, buah hadis yang pasal penciptaan manusia. Hadis yang berapa? Jadi untuk wali, buka 3-4 kali selok. Hadis keempat, tahap penciptaan manusia dan amal terakhirnya tu. Memula nutfah, kemudian alaqah, lepas tu mudghah, lepas tu ditiupkan roh. Tu sains lah tu. Kau mana cerita sains lah. Tak apa. Benda elok tersebut je, bukan kata kat orang. Puasa bulan Ramadan dengan sempurna. Tu bila mai ambar Ramadan, ustaz-ustaz selalunya dia akan sulam balik, buat ulang kaji, revision. Syarat-syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, makruh. Kena buat. Sebab kita ni, bukan kita, mungkin orang lain, dia puasa yang wajib je. Puasa Ramadan. Tanya dah puasa Isnin Khamis buat. Taubat lahum dia tak buat. Yang buat tak apa, yang selalu tak buat. Lain kalau dah rajin. Macam hari ni puasa esok tak puasa apa, puasa biduk kan. Kalau dah rajin tak salah. Ni dia buat. Saya tu terang Ustaz, PBM, pengakuan boleh mati. Saya puasa wajib setahun sekali, Ramadan ya. Duk puasa selalu pun kadang-kadang terbabas agak kan. Terbuat benda yang mungkin memakruh, tambah dia buat setahun sekali. Tu kalau puasa setahun sekali kan okey lah, daripada duk puasa 10 tahun sekali ya. Kita tak tahu mungkin Ramadan tahun ni, Ramadan tak akhir bagi kita, maka buatlah yang terbaik. Betul. Puasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Dia 9-30 hari, itu jabatan mufti punya pasal apa ilmu falak tu punya BP lah. Dia duk keli lah, dia 9-30. Kan? Dia 9-30 pun kau akhir bulan juga tu, duk keli apa. Kan? Hadis Al-Quran. Ayat Quran jana. Faman syahida, bukan Al-Quran ni, betul Al-Quran. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman, maka barang siapa syahida telah menyaksikan minkum di kalangan kamu asyara, bulan, anak bulan lah, falyasum, maka wajiblah dia tengok. Tuan-tuan tengok anak bulan kan pembohong. Orang ni tolong tengok kat kita betul tak? Ni kan? Dia orang panggil apa? Cerak mah. Ni teropong kat pantai Merdeka ke jenis-jenis tu boleh lah. Sini teropong tak tahu kalau nampak tak. Kan? Jadi apa?
Apa raja apa? Simpanan raja pula. Apa ya? Itulah panggil. Itulah yang raja duduk atas kursi tu. Geng-geng tu ada apa? Dia kata esok orang usah-usah. Kan? Jangan duk berkeli kau. Tu negara lain nampak. Dah, dia nampak dia punya pasal, kita tak nampak. Jangan kita nampak saja sebab tak nampak. Maksudnya dia melewatkan orang besar syariah. Dosa. Tak? Kita tak dosa, kita tahu sebab kita tak tengok. Kalau kita mampu tengok, dosa tuan-tuan. Kadang benda tu daripada duk berkeli. Duk berkeli benda kecil, benda besar tak mahu berkeli, itu masalah. Contoh ada cerita bulan Ramadan. Percaya bahawa yang halal itu boleh dimakan. Betul. Bila kata halal, Arab panggil halal ni al-mubah ataupun al-ibah. Mubah ni haruslah ataupun halal. Bila kata haruslah halal, benda yang seertilah. Percaya kita yakin benda halal itu boleh dimakan. Ya betul. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Kaedah fiqh sebut. Al-aslu, asal hukum fil asya' dalam sesuatu al-ibahah harus. Selagi mana tidak ada dalil yang mengatakan dah haram. Kalau dia jatuhlah hukum halal atau harus, boleh kita makan. Boleh kita minum. Asal makan adalah harus. Dia wajib bila? Bila kalau makan menyebab kita jadi mudarat, dia boleh menjadi mati atau jadi wajib mah. Makan haram bila? Makan rasuah haram. Makan hasil curi haram. Jadi syubhah bila? Makan benda hasil syubhah. Bila makan jadi sunat? Kawan ajak kan, jom pergi makan. Padahal kita dah kenyang nak makan, dah ra'i. Sebab mungkin dengan benda tu boleh mengecilkan hati dah. Kecil hati jadi dosa. Makan pilah, suak dua mulut pun. Kawan-kawan nak makan apa? Makan apa? Apa yang kentang apa? Kentang goreng sudah, awak tak akan berat. Tadi makan dah sebenarnya faham. Ada gitu ambil hati. Dan yang haram itu harus dijauhi. Walaupun situ harus, sepatutnya itu berkata harus. Benda haram ni mesti, bila kata mesti, wajib dijauhi. Memang kadang-kadang kata anak, dia terjemah ikut konteks ayat. Dengar dia betul, dia kata harus lah. Harus ni sepupu dengan wajib sunat. Wajib dengan sunat sepupu. Dua pupu dah harus. Makruh dengan haram sepupu sebab hampir lagu tu. Tetapi saya tidak menambah lagi dengan amalan sunat. Yang maksudnya dia semayang fardu 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan yang wajib. Dia percaya kalau benda tu halal, boleh makan, boleh minum. Dan dia percaya haram tu mesti dia jauhi. Tapi dia kata, aku tak tambah dengan melakukan amalan sunat. Puasa sunat ke, semayang sunat ke, banyak sedekah ke, banyak berwakaf ke, apa lagi sunat? Tolong orang ke. Semua benda sunat dah tu. Apakah saya termasuk orang yang berhak memasuki syurga? Dia tanya, adakah aku ni orang yang berhak ataupun layak masuk syurga? Kadang orang tanya juga, masuk syurga sebab amalan kan rahmat Allah. Itu pun tak duduk tengkar. Benda kecil duduk tengkar. Orang bertengkar benda besar. Kan? Ada pendapat kata masuk syurga sebab rahmat Allah. Betul? Ada kata sebab masuk syurga sebab amalan. Dua-dua betul. Tapi saya suka lebih pegang pendapat yang saya faham lah. Dapat kita masuk syurga ni sebenarnya kerana rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah pun dia ada syarat. Hang kena buat baiklah, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Mana mungkin benda baik Allah suruh buat. Contoh benda baik ada dua lah, tak wajib sunat. Benda baik wajib ada tak semayang, tiba-tiba Allah yang rahmat. Mustahil. Arab panggil minal mustahil. Mustahil. Takkan dia tinggal benda yang wajib buat, hukum dah haram, takkan dia dapat rahmat. Takkan buat benda haram nak dapat rahmat. Tu bukan rahmat. Tu panggil laknat. Rahmat lawannya laknat. Laknat benda apa? Al-la'natu hiya ba'idatun an rahmatillah. Laknat itu ialah dijauhkan daripada rahmat Allah. Kalau Allah suka, Allah kasih. Maksudnya Allah benci meluat lah. Allah murka, senang cerita. Jadi nak dapat rahmat Allah, sudah pasti kita buat benda-benda yang mendatangkan ketaatan, benda yang Allah suka, benda makruf. Tinggal benda wajib pun hukum dia haram, sama macam buat benda haram. Mana mungkin boleh dapat rahmat kalau tak buat benda baik. Jadi dua-dua betul. Saya duk tengkar. Jadi dia tanya Nabi,
Aku ni layak kau nak masuk syurga. Cuma kadang-kadang zaman lah orang dia suka hukum lebih-lebih. Hang ni kalau jahat tak masuk syurga, hang tahu mana? Kasar lah sikit kan. Dia kena masuk TV, dia kena skema. Ni pun adik-adik TV lah ni. Cuma tak masuk TV lah kan. Saya pun tak lintas hati masuk TV Mai ikut benar atas sebut apa tadi? Duk cakap lebih-lebih. Tak, betul. Kadang-kadang orang duk nafi. Duk mengkafirkan orang, duk label orang. Bukan kita label. Kita cakap apa yang kita belajar dan yang disebut oleh. Memang betul kalau buat belajar memang masuk neraka. Buat baik memang masuk syurga. Tapi jangan kita duk hukum lebih sangat. Dia ni confirm. Duk guna perkataan confirm tu macam hang ni Tuhan lah pula. Dia ni ustaz. Dia ni daripada kecil kaki mencuri. Confirm. Sampai ke mati, sampai ke tua orang kahwin pun mencuri. Hang tahu mana? Diri hang pun hang tak tahu hang nak mati husnul khatimah. Tambah hang duk pergi orak pula, duk pergi tafsir kawan ni confirm ni. Tak boleh. Kita nak label orang ala kadar sudahlah. Dia ni jahat asal lah ni. Doa lah ke depan ni baik. Kita lah ni baik. Sebab apa? Allah tutup aib kita. Allah londah aib kita. Semua nampak, juara pelakon terbaik. Kita doa asal kita baik sebab Allah tak londah kita punya aib. Kan Nabi sebut man satara musliman satarallahu fid dunya wa akhirah. Siapa yang tutup aib saudaranya, Allah tutuplah aib. Di dunia, melondek, dah londek. Dunia melondek, akhirat pun dah londek. Dan hidup berjaga terfikir orang aib, orang berpilah ni kalut. Jadi, kalau benda yang haram lah. Cuma kadang-kadang gaya sebut tu kadang-kadang mungkin menyebabkan orang tu kata, dia ni. Jangan. Kadang-kadang ada orang kata, ni buat kerja Tuhan. Tu masalah. Cakap bagi betul. Memang betul. Kalau entah benda tu haram, memanglah haram tempat dan neraka. Tapi kalau dia sebelum mati, dia ada istighfar taubat, kita yakinlah wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi banyak. Dosa apa pun Allah taubat, Allah terima. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Innallah, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, tidak akan mengampunkan. An yushraka bih, orang yang mensyirikkannya. Wa yaghfiru ma duna zalik, dan Allah hanya ampun dosa selain syirik. Maksudnya buatlah dosa apa pun. Kaki arak ke, kaki judi ke, kaki apa. Selagi mana tak bernama syirik menyekutukan Allah, yakin dan percayalah Allah akan ampun dosa. Syirik dah. Sebab bila syirik ni, cuma dia boleh menyebabkan menjadi kafir. Menjadi kafir murtad. Bila murtad, habitas a'malum, terhapuslah segala amalan. Dia buat banyak mana amalan dah. Ilah Arab ni mafi tak ada. Tu satu hari Nabi jumpa sahabat Nabi, Nabi tanya, lah dia maksud, nak tak aku khabarkan kepada kamu dosa besar yang paling besar. Lalu sahabat Nabi tanya, ma huwa Rasulullah, benda apa tu? Kami tak faham. Nabi sebut 3. Ni hadis sahih, riwayat Imam Bukhari atau Muslim. Antara tu salah satu lah. Yang pertama, al-isyraku billah, mensyirikkan Allah. Tu Dajah 5 buku teks mereka Islam, saya duk mengajar. Ada dah tajuk syirik. Biar budak-budak depan dia lah, syirik tu benda apa? Wa uququl walidain, menderhaka kedua ibu bapa. Wa qulu, cakap dusta, cakap bohong. Nampak? Tu kalau tuan-tuan tengok, kalau rumah tuan-tuan adalah buku ni, saya tak ingat, mungkin dalam 50 hingga 60 pages muka surat. 40 perkara yang membatalkan iman. Akidah kita. Cuba tengok dalam muhtawayat, konten dia tu, isi kandungan dia. Apa perkara pertama sekali yang membatalkan iman? Mensyirikkan Allah. Ni dia kata Allah ni Maha Pengampun. Buat benda. Tu orang kata cari penyakit. Mengikut mana cerita, tak apa. Benda boleh kita kait. Bila tanya aku ni layak nak masuk syurga. Syurga belum diswastakan abang. Kalau swasta semua pakat nak masuk. Nabi SAW menjawab, ya, kamu akan masuk syurga. Nabi dia cakap dia tak kencing orang. Kita lah cakap mungkin kelentong. Nabi kata kamu akan masuk syurga.
Kita akan masuk syurga, syarat dia selagi mana ada keimanan dia. Masih lagi status iman ada. Tapi kalau dah jadi musyrik itu orang yang mensyirikkan Allah, ataupun kafir, wa'iyadzubillah, taubat lahum, nak masuk syurga apa? Duduk dalam neraka, khalidina fiha abada. Mereka itu berkekalan fiha dalamnya. Nya apa? Neraka. Bila kita kekal, tak keluar, masuk tak keluar dah. Kalau kata kita ni masih lagi orang Islam yang beriman, dosa banyak pi lah macam gunung Everest tinggi, insya-Allah jaminan masuk syurga tu ada, cuma cepat lambat. Tapi tengoklah, satu hari di sana 1000 dunia sini, banyak dosa, banyaklah azab kan. Bakar menjadi elok, bakar menjadi elok. Kan? Betul saya tanya. Yang tak masuk syurga ni orang kafir je. Yang dah rosak akidah kafir apa tu, selagi mana mengakui tauhid Allah tu, insya-Allah masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menyebut pasal haji dan zakat. Nabi tak sebut pasal bab haji dan zakat. Walaupun haji dan zakat ni pun wajib kan. Mungkin kerana tidak wajib. Maksudnya tidak fardu bagi si penyuai. Pada lelaki yang bertanya tadi tu, yang bersangkutan, atau kerana keduanya. Keduanya tu apa dia? Kembali kepada tadi, bab haji dan zakat itu termasuk dalam kategori boleh atau mungkin kerana belum disyariatkannya. Kenapa? Syaratnya tu mesti apa? Tu kalau mengaji kitab Arab Sya'um, hu kan. Bila hu ni, hu ataupun hi kan. Nyo ni kembali apa? Syok tu kata mengaji bahasa Arab, syok. Nak mengaji bahasa Arab. Nak mengaji bahasa Arab dia tuan-tuan, tak payah universiti. Universiti ni dia tak. Universiti ni dia mengaji, dia jenis kopi impihan. Pak banyak sikit. Tapi kalau nak mengaji kulit ke kulit, pilah mengaji di pondok. Kitab kuning. Walaupun mencabar tau. Tulisan halus, rapat, kembang. Dan bukan kata bahasa Arab. Tes kitab Jawi sudah. Jawi dulu leno, bawa mi dah baca bom. Padahal zaman tu dia kan ada apa, dia lah ada Jawi kebah kini di BP lah, zabar tak zabar saya pun tak ambil tahu lah. Bawa min kalau dulu maksudnya bumi, main zaman lah kata bom Yang tu pun tak lepas tahu nak baca kitab Arab tak ada baris. Kitab Arab ada baris pun tu minta bukan tak tahu. Dia Sya'um gaji pondok. Mesti je tak cara baik-baik ke dia lah, tapi Allah iktiraf ilmu Allah kot, bukan ilmu orang. Betul? Mengaji kulit ke kulit ni dia bukan nanti macam sekolah. Dia kena ligam Arab panggil muqarrar silibus. Tak habis hang kena buat kelas tambahan lah. Saya marah pencerah apa buat soalan belajar tak habis. Tapi kalau pondok dia tak ada silibus dah. Janji hang kita apa? Janji habis faham. Tu Tok Guru Haji Saleh almarhum kan. Dan mengajar anak sehari 3-4 line je. Tu sampai sejam. Tak faham dah ulang, tak mau ulang. Yang ni mudah faham lah. Mak Khidah ni dah kena penjelasan yang detail. Belum disyariatkannya. Sehingga saat orang tersebut bertanya. Okey, hadis kedua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk jalan menuju syurga. Dia ni panjang sikit. An Abi Abdillahi Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajula berhenti jadi mak iwat nah. Mak iwat nak kena senang saya buat betul di sekolah. Baris tanwin fathatain sahaja bertemu dengan alif. Tu satu. Kadang-kadang dia bertemu macam ya tu. Ya tak ada titik panggil apa ya bebek Bisa dengar? Saya tak tahu mai kok mana ya bebek. Dia nampak macam ya tapi tu bukan ya, panggil alif maksurah. Alif maksurah. Contoh Lajak sikit kan? Sebab Al-Quran ni dia kena baca tajwid. Minni huda. Betul tak situ hudan? Bila berhenti tak boleh baca ya, hudai. Bukan huruf ya. Bukan. Situ alif maksurah. Macam kita panggil wa qadha kan? Wa qadha tu dan laksanakanlah. Tu semua nampak macam ya tapi apa panggil alif maksurah. Melayu kata alif maksurah saya pun tak tahu. Alif maksurah. Baca bunyi alif. Banyak. Kena tahu tak tu. Kadang dia kata nampak macam ya. Ni nampak ni abang. Tunjuk sikit. Wa makna. Macam ya ni. Macam ya. Bukan ya. Kalau ya saya baca wa maknai.
Saya tak tahu apa maksud dia. Dia baca bunyi alif. Itu adalah nombor surah dia apa tu? Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika syai'a adkhulul jannah qal. Saya duk tengok hadis yang ke-22 ni dia macam ada kait dengan hadis yang 21 kita baca tadi tu. Bab hadis ni buat dagang bab halal haram. Tak apa, tak nak salah. Adkhulul jannata qal na'am rawahu Muslim wa makna haramtul haram. Tu nak baca macam mana? Di sinilah dia kena main baca balik. Kalau kata tajwid, tengok huruf ketiga. Ni orang panggil, dia kalau macam nombor 1, tak ada tanda apa tu panggil alifun, alif. Macam nombor 1, ada kepala huruf sok kecil, tu orang tak panggil alif. Tu kena tahu. Tu orang panggil hamzah wasal. Arab panggil hamzatul wasal. Melayu hamzah wasal. Adik-adik dia lah. Hamzah wasal, hamzah sambung. Wasal ke sambung? Baca kan ada dua. Baca secara sambung panggil wasal. Baca secara berhenti waqaf. Takkan baca tak ada berhenti. Berhenti pun tengah-tengah. Alah dia pada buat majlis tilawah Quran peringkat apa saringan tu Jawatan Agama. Budak Tasimi dah yang masuk menang kalah saya tak tahu. Dia buat viral. Dah teringat tersebut pi lah. Ni nak baca. Ni kalau dia baca Quran a i u. Dia kena tengok huruf ketiga. Huruf ketiga dia tak kira huruf apa huruf ketiga. Ba, ta, sa, jim, ya. Tengok huruf ketiga. Sekiranya huruf ketiga itu berbaris fathah ataupun kasrah, maka yang kita nak letak alif tadi, sebenarnya kena tipu bukan alif pun. Hamzah wasal tadi kena baca kasrah. Contoh muka surat belah kiri. Izhab ila fir'aun innahu tagha. Izhab. Orang kalau tak mengaji tajwid langsung ataupun kurang, mesti dah baca azhab. Ubah maksud mana boleh. Ataupun dah baca uzhab, tak boleh. Situ dia kena baca izhab. Izhab, pergilah kamu. Allah kata ada siapa? Kepada Nabi Musa. Ila fir'aun. Kepada fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya dia mangkuk ayun. Taghut ni maksudnya melampaui batas, jahat. Dia mangkuk ayun lah. Dia berani dia kata apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala, maka telah berkatalah oleh dia. Kalau terjemah bahasa Arab. Ataupun bahasa Melayu, maka telah berkatalah dia. Dia tu siapa? Fir'aun lah. Ana, aku, saya, I. Rabbukum, Tuhan kamu semua. Dia kata pada Arab kata, ada pada menteri, al-a'la paling tinggi. Tu manusia sanggup mengaku dia Tuhan. Tapi jahat-jahat dia pun. Ingat, orang ni kadang ada suka hukum orang lebih-lebih. Hukum malah kadang sudahlah. Dia macam saya sebut ni. Ya, orang tu kalau jahat banyak, kebaikan dia tetap ada, tidak? Kebaikan Fir'aun tu mana? Dia ambil mengasuh Nabi Musa, tidak? Kalau budak-budak lelaki zaman tu semua dia pakai bunuh, tidak? Bini dia nama apa? Asyah Periman, dia buat tak Periman. Nak abang kata, jahat-jahat orang pun kebaikan ada. Baik-baik kita pun jahat dah. Tidak? Lagu tu lah. Dia jangan duk hukum orang lebih kan. Dia ni jahat sampai mati. Kok mati. Lelok nak mati hanya jahat. Jadi kita baca ya kasrah. Ijtanabah. Silap. Ijtanabtu. Wa makna ahlatul halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Yang bermaksud diriwayatkan dari Abu Abdillah. Macam jamak Abdillah pula Allah. Abdullah tu dia beza baris je. Abdullah. Maksud sama belaka. Slave of Allah, hamba Allah juga, beza baris. Ni sebab dia berkait dengan husarah. Jadi daripada Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawasanya ada seorang lelaki, umur dia tak sebut nama siapa. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata. Seraya tu benda apa? Taman Seraya Mas ke? Yang saya duduk.
Ataupun abang dia. Taman Seraya mah adik. Taman Seraya dah abang AA. Adik abang, abang adik. Kalau AB, adik beradik. Saya memang suka buat formula. Seraya sini maksudnya bukan nama ni. Seraya maksudnya kita tahu lalu lah. Kemudian. Dia kena tanya cikgu bahasa Melayu. Ada cikgu bahasa Melayu ni? Seraya. Mungkin jarang orang kata kot. Kalau Suraya, nama perempuan. Seraya berkata, lalu kata, bagaimana penilaianmu, wahai Nabi Muhammad, jika aku telah mengerjakan solat wajib, aku berpuasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal. Tu saya kata dah. Dia tanya soalan yang berkait sebelum ni. Dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya dengan sesuatu pun. Adakah aku boleh masuk syurga? Jawab baginda, ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. So Isyak terlajar sikit penting. Isyak pun ingat 3-4 unit tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masuk dah. Tak azan. Dalam kitab iman, bab penjelasan iman yang memasukkan pemiliknya ke syurga, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan yang diperintahkan, dia pasti akan masuk syurga. Nombor 15, kedudukan hadis. Kita baca sikit lepas tu nanti. Al-Jardani berkata, bukan salam lah, sini di. Tidak. Dalam. Sebab berkata dalam, sebab dia nak cerita syarah arba'in. Syarah arba'in ni kita ada 40 lah, tu bahasa Arab. Hadis 40, hadis ini kedudukannya tinggal nilainya. Bukan kata hadis ni, mana-mana hadis yang daripada Nabi semua makan darjat martabatnya cukup tinggi nilai. Kita tak boleh pandang remeh. Sebab Nabi sebut ini adalah berdasarkan wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma, dan tidaklah yantiqu, dia tutur, dia cakap. Dia ni siapa? Nabi Muhammad lah. Anil hawa, ikut hawa nafsu. In huwa, melainkan ia, illa, kecuali wahyu yuha. Wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah. Kita ni mungkin boleh cakap maupun merepek. Tu dalam hadis yang berapa saya tak ingat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Adalah hadis ni saya kena cari. Min, termasuk sebahagian husni, keindahan, kecantikan Islam, keislaman al-mar'i, seseorang lelaki dan perempuan itu, tarkuhu, dia sentiasa meninggalkannya, ma, apa yang la, tidak, yakni yang tidak bagi manfaat, tidak ada hubung kait dengan dia. Dan abang kata Nabi dia takkan buat benda mampu merepek kita mungkin. Duk membawang sana, membawang sini, menghalia sana, mengunyi. Habis cerita aib orang, cerita aib dia scan tu sampai ke liang lahat tu. Jangan buat min. Dia nak bercerita kat orang. Dalam syarah arba'in, hadis ini kedudukannya tinggi nilainya dan merupakan sendi Islam kerana ia merangkumi ataupun meliputi seluruh ajaran Islam. Ini kerana amalan itu ataupun perbuatan itu adalah merupakan tu sebenarnya benda yang sama tu. Potong. Adalah amalan hati, adalah perbuatan berbentuk hati, qalbi. Kita rukun qauli, fi'li, qalbi. Wajib tu. Nama berukun wajib. Amalan berbentuk hati, dalaman ni, rohani, ataupun amalan badan. Badan ni halal, fizikal ni luar yang boleh nampak ni. Dan semuanya itu ada yang diperbolehkan, iaitu ada yang hukum halal ataupun hukum boleh, dan ada yang hukumnya dilarang, iaitu haram. Dilarang, dicegah. Apabila seseorang menghalalkan sesuatu yang halal, ada tak? Bila seseorang, umumlah kat kita juga benarnya pegang kita kata ni, apabila ada seorang menghalalkan sesuatu yang halal, benda tu kalau kata halal, kita kena halalkan dia, jangan mengharamkan dia. Ubah hukum pula. Dan mengharamkan sesuatu yang haram, kalau kata haram tu tak haram. Innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan perkara haram juga jelas. Tu hadis ke-6, tajuk halal dan haram dalam kitab ni ada. Tu ada. Termasuk bid'ah ialah tuan-tuan, menukar hukum. Yang halal dia kata haram, haram kata halal. Nampak? Tajuk ke-6, halal ada halal dan haram. Tu. Yang halal kata halal lah, haram jangan ada ubah hukum. Kan? Memanglah hukum tu ditentukan oleh fuqaha,
Faqih seorang yang faham fiqh. Fuqaha ramai. Kan? Jangan kadang-kadang terpaksa ada kepentingan lain, terpaksa yang haram kata Allah tak boleh lah. Jenis ni orang agama jenis macam ni lah Allah nak tanya dulu. Ni dah ubah hukum. Menghalalkan yang haram, maka dia telah menunaikan seluruh tugas agama, seluruh amalan agama, dan akan masuk syurga dengan aman, dengan baik. Nak masuk syurga dengan baik, kalau benda tu jelas halal boleh, kata halal. Kalau haram, kata haram. Jangan halal kata haram, haram kata halal, kita tak mahu. Jadi macam tu. Nah, tu termasuk bid'ah juga. Podok faham bid'ah, Yasin, tahlil. Memang yang dia podok halal benda tu. Tapi termasuk bid'ah juga. Tak silap saya nama Mustafa Abdul Rahman. Pengarang kita ada 40 yang tebal tu. Yang 1 inci lebih sikit kan. Dah tu apa? Orang Penang ke apa? Tak silap saya dalam tu boleh sebut. Antara contoh bid'ah ialah menukar hukum. Yang halal kata haram, haram kata halal. Itu pun bid'ah. Tuan. Jadi dia masuk isyak, takat tu. Pun 40 minit biar. 16:21. 24 Sarbu. InsyaAllah tuan-tuan, seperti biasa, kami Tafi Mutmainnah sangat mengalukan sumbangan berbentuk wakaf ataupun zakat ataupun infak untuk kami. Pasang pagak berkos keseluruhan 200,000. Lah berada 10,000. Pagak jenis macam mana? Pagak jenis anti klaim macam di highway tu, dekat tu tu. Susah perkara. Nak buh keseluruhan. Biasalah harga lah ni, faham-faham lah. Jadi tuan-tuan nak berwakaf ke, ada zakat yang 23 apa, boleh masuk tuan-tuan. Tak bawa tunai banyak, tangkap gambar, ada account number. Lepas tu tuan-tuan nak WhatsApp maklum kata buat transaksi ke pun tak ada masalah. Itu pula tuan-tuan. Ikhlas tu saya tak mau tikai. Tuan-tuan bantulah setakat boleh. Pergi dah tengok tuan-tuan. Sekolah kami pun tiap bulan duk mai. Baru ni Seriti Tambun Belai Ipoh mai. Depa mai kot, selalu mai ni jangan mai mana. Depa mai Masjid Al-Bushra dengan Madak nah. Kan. Mai ziarah abah saya dengan sekolah. Sekolah kami ni kehebat apa pun, cuma sekolah baru siap. Sekolah baru siap cuma baru lawa lah. Kan. Mak tuan-tuan. Yang kedua, kok ada dalam kalangan tuan-tuan, adik-adik jiran, kawan-kawan yang tercari-cari travel yang sesuai untuk melakukan ibadah umrah pada tahun ni tuan-tuan. Tak apa, tak ada masalah tuan-tuan. Bagi nombor telefon saya akan hubungi hamba Allah yang nak tu. Saya akan set masa, kita buat appointment, buat temu janji, cari tarikh, hari, masa, tempat yang sesuai. Pergi bagi pertanyaan. Contoh lah berapa ribu lebih kurang lah. No. Beza antara travel ni lebih kurang lah. Dia tak ada nak tepat. Macam kita beli handset lah. Model sama, keluaran sama, jenama sama. Kawan ni jual 4,5, kawan ni jual 440. Kan? Itu atas dia punya tu lah, bunyi bicara kan. Nak untung lebih, dia boh 4,5. Dan untung sikit, boh 440 lagu tu lah. Dia tak ada nak exactly. Kan? Bagi tuan-tuan. Kami tidak menggunakan sebarang bayaran ni. Orang panggil consultation fee ni, yuran duk cakap ni dah. Minyak boleh tak, kami tak charge. Tol pi boleh tak charge tuan-tuan. Dia balik, dia timbang dan nilai, Allah gerak hati dapat kami. Kalau Allah gerak hati, dia dapat benda lain tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan wawarkan, maklum, beritahu, mempercepatkan dan memudahkan urusan saudara mara kita untuk melakukan umrah. Percaya, yakin dan percayalah Allah akan juga mempermudah dan mempercepatkan urusan kita ke depan sana, insya-Allah tuan-tuan. Yang penting kita mudahkan urusan orang. Nabi janji kita mudahkan urusan kita orang, Allah akan mudahkan urusan kita, insya-Allah. Saya ingat setakat itu saja pada malam ini. Jadi saya minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa terlanjur bicara, kata kok siapa-siapa habis rasa tak ada pun. Bila tak sebut nama orang umum tu, tak ada masalah, jangan khusus ya tuan-tuan. Dan terima kasih juga pada pihak Ridwan Travel. Ingat mungkin kali ketiga kot dah main buat live pada malam ini. Jadi kita tanggung atas tasbih kafarah dan suratul Subhanallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.